Datuk Yang Dipertua, masalah bushfire ini memang kita melihat di TV setiap tahun berlaku di beberapa negara, termasuk di negara maju. Kita kadang-kadang terkejut bagaimana negara maju boleh berhadapan dengan isu-isu bushfire yang kadang-kadang begitu teruk. Maka dengan menyedari kehakikat itu, maka kita tetap pada lebih awal, seawal-awal bulan Februari, kita telah pun mengadakan mesyuarat di peringkat kebangsaan untuk menyiap sedia semua jabatan-jabatan berkaitan untuk menentukan bahawa tindakan-tindakan haruslah diambil untuk menentukan bahawa bushfire, supaya yang pembakaran yang begitu teruk dapat kita elakkan. Jadi bagi kita telah pun mengenal pasti satu kawasan yang mudah terbakar adalah kawasan gambut. Dan di sinilah banyak kebakaran-kebakaran berlaku beberapa tahun yang lepas. Bagi kawasan-kawasan hutan lain sehingga kini kita dapat mengawalnya juga. Tapi ini yang masalah besar yang kita hadapi adalah di kawasan gambut. Itu sebab kita telah pun mengatur satu dasar dan kita telah pun melaksanakan National Peatland Plan untuk kita mengurus penggunaan tanah gambut ini. Jadi itulah sebab tadi saya telah umumkan beberapa tindakan yang kita telah ambil. Dan dengan tindakan-tindakan tersebut, maka nampaknya berjayalah kita mengawal pembakaran di kawasan-kawasan tanah gambut. Walaupun ada di tumpuk-tumpuk, di Selangor, di Miri baru-baru ini ada kejadian kebakaran, tetapi kita memang dapat mengawalnya dari merebak yang kepada begitu teruk. Oleh sebab itulah kita tidak, sehingga ini thank God tidak mengalami pembakaran yang seteruk di beberapa negara di luar negara. Menteri, terima kasih. Terima kasih. Tolong saya selesaikan jawapan kawan saya dulu. Give you time. Bukan pilih. Nak jawab awal dulu. Nak bagi peluang. Soalan tadi tunggu, saya nak selesaikan jawapan. Jadi yang berhormat dari Pertatan juga menanya sama ada kita mempunyai peralatan dan sebagainya. Memang kita ada mempunyai peralatan. Kita pun ada kapasiti dari segi aircraft untuk membantu kita memadamkan api. Inilah beberapa hardware yang kita bersedia untuk digerakkan membantu jiran-jiran kita kalau diperlukan. Kita juga menggunakan satelit untuk memantau titik-titik tumpuk-tumpuk titik-titik panas di seluruh negara ASEAN. Dengan adanya mengetahui ini, maka kita dapat memuat kawalan yang seberapa yang kita dapat. Okey. Terima kasih Menteri, terima kasih Datuk Speaker. Kawasan saya adalah antara salah satu kawasan di Selangor. Nama Johannsti adalah kawasan satu, kawasan tanah gambut yang agak luas. Cuma saya tertanya-tanya kerana kawasan ini adalah kawasan pertanian, ya. Nenas yang manis datang daripada kawasan ini. Cuma masalahnya sama ada satu polisi kerajaan, Majlis Tanah Negara misalnya, menentukan bahawa tanah-tanah gambut ini boleh kita waterkan ataupun kita, saya tahu amat susah nak mewaterkan, tapi bagaimana kita nak menghalang aktiviti pertanian ini, kerana nak tak nak pembakaran tetap berlaku, ya, kerana mereka terpaksa membersihkan kawasan dan kemudian membakar, dan kadang-kadang dihalang oleh JAS, tetapi pembakaran berlaku di belah malam. Dan sementara bila berlakunya transborder pollution ni tadi, ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan datang jerbu daripada luar, maka mereka pun bakar juga di waktu malam dan sebagainya. Ini menyebabkan pengawalan amat susah. Jadi saya tak minta Menteri menjawab sekarang, tetapi kalau boleh saya nak secara bertulis, apakah tindakan-tindakan daripada JAS kepada kawasan yang spesifik ini, ya, kerana punca kebakaran ini daripada tanah gambut ini, ya, bukan sahaja merebak di kawasan itu, tetapi juga dibawa jauh
hingga ke Kota Kemuning, Shah Alam dan sebagainya. Dan tiap-tiap kali datang Jerbu, saya menerima SMS dan sebagainya. Dan agak sukar untuk kita menjawab ataupun hanya meletakkan kesalahan itu di pihak luar negara, sedangkan di dalam negara berbagai langkah diambil, tetapi penguatkuasaan kepada pesalah yang menyebabkan kebakaran terbuka ini masih terbantut selagi kawasan tersebut masih lagi kawasan pertanian. Bagaimana cadangan Menteri untuk menyelesaikan masalah ini dalam jangka masa panjang? Mengenai sama ada kita akan mencadangkan untuk mengklarifikasikan kegunaan tanah, ubah tanah diubah, itu adalah dalam tanggungjawab kerajaan negeri. Yang Muhammad boleh berbincang dengan kerajaan negeri. Kalau kerajaan negeri bersetuju, kita bagi pihak kementerian ataupun Majlis Tanah Negara tidak ada halangan. Jadi saya minta Yang Muhammad berbincanglah dengan kerajaan negeri. Ini adalah bidang kuasa kerajaan negeri. Mengenai masalah di Johan Setia, memang saya sedar, saya pun telah melawat kawasan tersebut kerana itulah satu kawasan punca Jerbu dalam negara, dalam kawasan Lembah Kelang ini. Maka lepas kita melawat, kita melihat keadaan itu memang rumit, khususnya kepada pihak penguatkuasa. Kerana apabila kita nampak kebakaran, pihak penguatkuasa datang, kita tak nampak manusia. Yang kita nampak kadang-kadang cuma pakaian yang ditempatkan di tempat itu dan sebagainya. And then we cannot arrest all those. Jadi oleh itulah kita menjalankan pengurusan tanah gambut seperti membina check dam dan pengawasan dengan lebih rapi di kawasan tersebut. Dan saya rasa dalam laporan yang saya terima, selepas beberapa tindakan yang kita telah ambil menguruskan tanah gambut di tempat itu, kebakaran nampaknya ada berkurangan. Masih ada tetapi berkurangan. Jadi saya minta mohon kerjasama Yang Berhormat sama-sama nolong memantau dan memberi maklum balas kepada kami supaya keadaan itu, dan kemudian menasihat petani-petani yang masalahnya kita jarang-jarang bertemu dengan siapa yang menanam di tempat itu. Yang Muhammad setuju kerana dia memang tak nampak. Saya tak tahu dari mana, kita memang nak mengesan. Saya mengharap minta kerjasama Yang Berhormat tolong mengesan mereka ini dan berbincang. Kerana sekarang kaedah untuk bercucuk tanam tidak perlu membakar lagi. Jadi kita boleh bagi nasihat kepada mereka. So itu Yang Berhormat. Ya, Yang Menteri. Perkara ini juga dibincang di peringkat Parlimen ASEAN berhubung dengan mekanisme perundingan. Kita mempunyai mekanisme perundingan peringkat menteri. Tetapi adakah mekanisme secara direct membantu negeri-negeri yang terlibat untuk memadam api, dan adakah kemungkinan dan apakah halangan yang kita hadapi supaya mekanisme secara fizikal menolong kalau ada kebakaran berbesaran di Indonesia dan kita hantar orang kita macam mana daripada mana pihak lain, Singapura, Thailand dan sebagainya. Adakah mekanisme dibuat, dirancang oleh pihak kerajaan ASEAN? Memang Datuk Yang Dipertua ada satu mekanisme yang telah dipersetujui di mesyuarat Steering Committee Jerbu ini, dan mekanisme ini akan dikuatkuasakan oleh ASEAN Sekretariat. Tetapi dalam, saya lupa tahun berapa, kita telah pun mengantar beberapa pasukan untuk membantu Indonesia. Selepas itu keadaan belum berkembang sehingga dia hanya perlu tadi itu, tetapi memang ada mekanisme, dan saya difahamkan atas perbincangan saya dengan dua menteri dan seorang pegawai dari ASEAN Sekretariat, mereka mungkin akan menggerakkan mekanisme tersebut. Yang pertama dengan menghantar pakar-pakar kepada kawasan-kawasan tersebut dan membuat penilaian apakah harus kita ambil bersama sebagai satu pasukan untuk mengatasi masalah ini. Depan. Terima kasih Tuan Speaker dan Menteri. Menteri, saya difahamkan bahawa masalah Jerbu ini daripada kebakaran tanah gambut berpunca daripada di bawah tanah.
Jadi bukan ertinya tiap tahun ada orang buat bakaran di atas tanah yang sebabkan masalah ni. Tapi punca-punca dia di bawah tanah mungkin dia sudah start 5 tahun ke 7 tahun dahulu. Tapi sekarang dia masih berterusan pada masa hujan, musim hujan, dia kurang. Tapi dia masih ada. Jadi tiap tahun dia timbul balik daripada kawasan di bawah tanah. So adakah ini satu kefahaman yang betul? Jika dia betul, kita kena cari pendekatan untuk membasmikan semua hotspot itu yang masih ada pada masa musim hujan pun, yang timbul balik kebakaran secara besar bila musim kering. So ini pendekatan yang lain daripada bushfire yang di atas tanah selalu. Ini di bawah tanah masih dia wujud, dia terusan sepanjang tahun. Ini, adakah ini benar? Terima kasih. Yang Datuk yang betul, tunggu saya nak jawab dulu. Yang betul, teori yang Muhammad itu tidak benar. Yang Muhammad seorang lawyer ke? Bukan. Teori yang Muhammad itu tidak benar. Memang terbakar berlaku dari atas dan tidak ada satu insiden di mana kebakaran ini telah pun berlaku atau terjadi 5 tahun yang lepas. Masalah yang kita hadapi mengenai tanah gambut ini adalah apabila tanah gambut ini apabila musim kering dan kemarau, dan level ataupun taraf ataupun level of water dengan izin tu turun sehingga 2 meter ataupun 1 meter, dan yang kering itu yang mudah terbakar. Jadi apabila atas tu terbakar dan kawasan luas kering, di sini dia akan membakar ke bawah, susah untuk dipadamkan. Ini yang kita hadapi mengenai masalah pembakaran di tanah gambut. Dengan pengetahuan itu, maka kita melaksanakan seperti yang saya telah gariskan tadi, membuat check dam, membuat tube well. Matlamatnya adalah untuk menentukan the level of water atau tingkas air di dalam tanah gambut itu tidak turun terlalu rendah, dapat kita kawal dalam tingkat yang boleh mengurangkan kebakaran. Inilah sebab kita melaksanakan apa yang telah saya umumkan tadi. Ya, saya terima kasih. Saya ingin, sebenarnya kita ingin dapati bila kita sebut mekanisme ini, saya tidak tahu sama ada kita dapat pemahaman yang sama. Mekanisme ada dua. Satu ialah cara untuk mengatasinya, seperti hantar pakar-pakar untuk menghapuskan kebakaran ini. Salah satu lagi mekanisme yang kita maksud di sini bila kita membahaskan undang-undang ialah legal enforceable framework, di mana pesalah ini dapat dipertanggungjawabkan. Kita tidak boleh setiap kali kerajaan yang cuba untuk menyelesaikan masalah, di mana kalau yang didapati bahawa syarikat-syarikat ini mereka berterusan dengan kebakaran. Kalau kita ambil contoh seperti oil spill, kerajaan memang hantar pakar untuk clean out lautan itu. Tapi syarikat-syarikat yang menyebabkan seperti Shell, Esso sentiasa didenda dan dihukum dengan satu tindakan yang tegas oleh kerajaan. Tapi saya nampak yang kita tidak nampak sehingga hari ini ialah tindakan tegas oleh Indonesia dan baik pun Malaysia terhadap syarikat yang sentiasa berterusan dengan perkara ini. So saya agak, adakah kita ASEAN ini, sebab saya baca dalam ministerial meeting, mereka kata working towards a legal framework so that we can enforce. Sebab tapi saya yang kita nampak, yang kita dengar ialah peralatan, hantar pakar, hantar bomba, tetapi tidak ada legal framework untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih Yang Berhormat. Itu yang dia betul. Bagi ini dua tingkat. Satu dalam negeri. Dalam negeri kita memang jelas kita ada legal framework. Seperti baru-baru ini Ketua Pengarah
Jabatan Alam Sekitar telah memberi arahan bahawa tidak boleh membuat pembakaran terbuka. And that is a very clear instruction. Jadi undang-undang kita pun ada memberi kita kuasa untuk menangkap dan kemudian menghukum siapa bagi dalam negeri yang memang jelas. Tapi di antara negara ini adalah satu isu yang begitu rumit. Tuan Datuk Yang Dipertua adalah seorang peguam. Beliau akan memahami bukan sama ada kita boleh dari negara kita take a military action dan menangkap orang yang salah di negara yang lain. Ini tidak boleh kerana kita menceroboh sovereignty negara tersebut. Jadi dalam perkara ini kita mengharapkan bahawa pihak Indonesia sendiri mengambil tindakan, dan kita telah pun diberitahu beberapa tangkapan telah pun dibuat, dan mahkamah telah pun menghukum siapa yang didapati bersalah. Maka dalam negeri Indonesia sendiri memang ada legal framework dia sendiri. Jadi kita melihat dia mempunyai undang-undang sendiri yang cukup bagi mereka mengatasi. Bagaimana keadaan masih berlaku seperti yang berlaku dalam bulan ini mungkin keadaan yang belum dapat kita kawal. Tapi kalau kita bandingkan dengan apa yang berlaku tahun 1997, di mana sampai API sampai 500, maka apa yang berlaku pada hari ini boleh dianggapkan bahawa menunjukkan apakah tindakan-tindakan dibuat adalah ada membawa kesan, walaupun tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Ya, Yang Hormat, boleh saya cakap sikit? Yang Hormat, soalan legal framework ni, ini juga inisiatif yang dibuat oleh Ahli Parlimen Malaysia. Pada tahun 2008, kita wujudkan apa dikatakan IPA Caucus, yang tujuannya ialah untuk membentuk harmonizing the law di ASEAN. Jadi kita telah membawa perkara ini kepada Head of Government of ASEAN dalam dialog di antara Speakers of Parliament ASEAN dengan Head of Government ASEAN, mana Perdana Menteri, Sultan dan Presiden dia. Dan ini masih dibincang di peringkat IPA dan juga ASEAN Secretariat. Tapi masalahnya ialah negara ASEAN, member country ASEAN mempunyai sifat latar belakang, custom, bersendirian. Jadi untuk harmonizing undang-undang ini bukan satu perkara yang mudah. Tapi the effort kepada itu masih dibuat. Jadi kalau soalan tu tidak ada inisiatif, kita telah membuat inisiatif sebenarnya. Yang Ahmad, jalan nanti. Saya faham. Ya, boleh sedikit saya faham. Saya menghargai usaha ini. Memang saya agak itu satu usaha yang sangat penting. Dari segi saya nampak kita ada kemajuan yang besar dari segi environmental protection dan juga human rights dan dua-dua perkara ini. Dan itulah sebab saya ingin cadangkan menteri untuk mempertingkatkan lagi effort ini. Sungguh pun rumit, tetapi dari segi kita nampak ada contohnya, seperti kita ambil tindakan terhadap pedofile, orang yang pelaku seks yang terhadap kanak-kanak. Kita telah ada inisiatif untuk standardizekan undang-undang di seluruh dunia. Tidak kira di mana berlakunya, dia akan boleh diambil tindakan. So itulah sebab saya rasa usaha ini penting. Saya intervene sikit ni. Ya. Standardization tak boleh dibuat yang Wan. Bahkan dibincang secara regional, terlibat dengan wakil daripada United Nations. Soal standardization ini tak boleh dibuat. Itulah perkataan harmonization digunakan. Okey. Saya betulkan harmonization, dan saya itulah sebab saya nak tanya. Betul. Ya. Saya fikir perbincangan ini tidak akan sedikit saja. Kerana dia revolve around very theoretical domain. Tapi saya nak ingin dapat sedikit saja. Dalam PKR sendiri pun belum ada harmonization. Yalah, jadi inilah satu isu yang cukup rumit. Isu politik. Kita tinggal sebut tentang jadi saya rasa tentang debate alam ini sekitar. tidak ada, tidak perlu. Saya tidak cuba mempolitikkan perkara ini. Hanya saya rasa masih curiga. Sungguh pun kita ada usaha ini, tapi sikap kerajaan Indonesia tetap sentiasa dia salahkan syarikat Malaysia saja.
Itulah sebab saya rasa kita kena once and for all settlekan ini. Kalau betul syarikat Malaysia yang melakukan kesalahan ini, ambil tindakan terhadap syarikat-syarikat ini. Kalau kita boleh cadangkan Indonesia untuk ambil tindakan juga. Jangan kita mempolitikkan perkara ini dan kekal sebagai satu blaming game. Itu dia betul. Bagi kita, isu ini memang dah selesai. Kita telah pun Indonesia pun telah memberitahu dia ada undang-undang. Dan bagi kita, kalau rakyat Malaysia kita menyalahi undang-undang di Indonesia, terpulanglah kepada pihak Indonesia untuk mengambil tindakan. Itu mesej yang kita bagi tahu kepada Indonesia, dan kita mengharap, dan kita telah pun diberitahu di Sumatera memang ada penangkapan telah pun dibuat apabila undang-undang Indonesia dikuat kuasa. Jadi bagi kita isu ini cukup jelas. Tidak ada kekeliruan. Jadi saya berharap Yang Berhormat faham. Tapi kalau Yang Berhormat minta kita pergi ke Indonesia untuk menangkap orang salah di Indonesia, I think Yang Berhormat nak memain batu api. It's not essential proposal, tapi untuk mencari bagaimana isu dapat Panjang lagi Ahmad. tak sikit. Datuk dia betul. Yang Berhormat Ulus Selangor telah menanya mengenai isu pembakaran untuk upacara keagamaan. Untuk makluman Yang Berhormat, pembakaran untuk upacara keagamaan adalah dibenarkan di bawah Perintah Kualiti Alam Sekeliling yang tidak kepada tidakkan undang-undang akan diambil bagi itu. Mengenai syarikat yang beroperasi di Indonesia, saya telah pun jawab tadi. Yang Berhormat Lipis telah memohon penjelasan mengenai kumpulan wang alam sekeliling. Ini akan ditubuhkan, ianya akan kita dapat mengharapkan nanti ianya dapat digunakan dalam kita mengatur isu alam sekitar. Yang Berhormat dari Batu membangkitkan mengenai Malaysia, mohon Malaysia meratifikasikan Konvensyen Basel. Saya ingin memberitahu kepada Yang Berhormat, Malaysia telah pun meratifikasikan Konvensyen Basel pada 8 Oktober 1993. So Yang Berhormat outdated sikit. Mengenai isu panda, saya ingin menjelaskan di sini bahawa dalam update yang senarai itu, dia hanya sebut Malaysia Ascension tetapi not ratified. Ascension tu bukan ratified kan? Ya, kita telah ratified. Ya. Ya. Sebab on the website Sekarang of the Basel Convention dia hanya sebut kita Ascension. Kita adalah parti kepada Basel Convention. Jadi kita telah pun menguatkuasakan ada beberapa perkara. Misalnya baru-baru ini ada satu syarikat mengeksport ash produk nama ash. Itu hasil dari coal plant. Bagi kita produk ini adalah di bawah Basel Convention. Jadi urusan ini telah pun dijalankan mengikut convention ini, iaitu negara yang mengeksport mesti mohon kepada kita dan kita menimbang sama ada kita nak melulus. Kalau kita bersetuju, boleh dibawa. Kalau tak bersetuju, dan urusan ini adalah dibawa. Maaf, saya tarik balik perkara ini. Saya dengan itu saya maaf, saya tidak updated on that. Kalau tolong ini, kalau betul maksudnya kita tidak mungkin untuk mentransportkan sisa-sisa dari Linus keluar dari negara kita, ini cerita lain dah kepada Australia. Kalau kita telah menandatangani Basel Convention ini, adakah ini benar? Apa-apa yang masuk dalam Basel Convention, ianya akan diurus mengikut cara Basel Convention. Itu jawapan saya. I don't want to be dragged into your debate of Linus.